Penerangan tajuk cabaran pendidikan dalam talian. Cabaran pendidikan dalam talian merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan warga pendidik pada masa kini. Pelajar dan pengajar terpaksa berkomunikasi secara maya. Sebagai contoh, perkara ini berlaku akibat pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara pada hari ini. Berdasarkan pendapat ahli-ahli falsafah tentang pemahaman mengenai falsafah secara istilahnya, menurut Plato, falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Secara praktikal, iaitu berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat kepada tradisi, mempunyai ciri-ciri yang sistematik, radikal dan sejagat. Berfikir secara sistematik di sini bermaksud berfikir secara logik dan berurutan. Berfikiran secara sejagat pula tidak terhad kepada aspek-aspek tertentu sahaja dan merangkumi keseluruhannya. Kepentingan falsafah ini adalah untuk mencari kebenaran, membentuk pemikiran yang baik, menjauhi keraguan serta memahami kejayaan sesuatu bangsa. Falsafah terbagi kepada banyak cabang, iaitu idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, eksperimentalisme, rasionalisme, instrumentalisme, dan empirisisme. Idealisme adalah istilah yang digunakan untuk pertama kalinya dalam dunia falsafah oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Istilah idealisme adalah sekolah falsafah yang memandang mental dan ideologi sebagai kunci kepada hakikat realiti. Pada pendapat saya, cabaran pendidikan atas talian perlu dititik beratkan dalam ilmu falsafah idealisme. Hal ini kerana walaupun dunia kini sedang dilanda dengan pandemik COVID-19, pembelajaran tetap perlu diteruskan. Sebagai contoh, melalui pelbagai cara iaitu aplikasi Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya dalam usaha mengejar silibus mata pelajaran. Keadaan ini disebabkan ianya adalah salah satu kepentingan terhadap individu, masyarakat dan negara. Kita perlu memastikan negara Malaysia dapat mengaplikasikan falsafah idealisme dengan mementingkan ilmu pengetahuan kerana ilmu pengetahuan itu adalah pelita hidup. Oleh itu, pelbagai pihak perlu membuka mata dan telinga dalam membantu memudahkan pelajar menghadapi cabaran pendidikan atas talian dengan memantau perkembangan mereka dan melihat aduan yang diberikan. Falsafah realisme dapat dikaitkan dengan cabaran pendidikan dalam talian. Antaranya ialah ketiadaan peranti ketika pembelajaran dalam talian. Falsafah realisme menitikberatkan tentang cara manusia berfikir dengan akal, juga memberi peluang kepada pelajar melalui pendidikan dalam talian. Kesannya meningkatkan cara mereka berfikir dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, tiada kemudahan internet yang stabil. Jika mereka mengaplikasikan kelebihan falsafah realisme yang menekankan kemampuan panca indera manusia, membolehkan mereka mencari pelbagai alternatif seperti membeli data dan pergi ke pusat cyber yang mempunyai kelajuan internet yang laju, membolehkan mereka mengikuti kelas, menghantar dan melakukan tugasan tepat pada waktunya. Falsafah pragmatisme. Menurut Kamus Dewan, pragmatisme adalah kepercayaan bahawa kebenaran atau nilai teori, pengajaran, doktrin dan sebagainya bergantung kepada kegunaannya secara praktik. Dari segi epistemologi, ahli-ahli pragmatisme percaya bahawa manusia dapat mengetahui hanya melalui pengalaman, menurut Daly 1966. Sebagai contoh, guru perlu mengadakan situasi pengajaran yang berkaitan dengan masalah tertentu dan menggalakkan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Namun, pembelajaran atas talian merumitkan guru untuk menjalankan kajian untuk mengenal pasti penyelesaian masalah tertentu kerana proses PDP tidak dijalankan secara bersemuka. Eksistensialisme merupakan salah satu cabang falsafah yang menyatakan persetujuan fahaman bahawa pemikiran berfalsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai sesuatu manusia yang berfikir semata-mata, tetapi juga seorang individu yang berkelakuan, berperasaan dan berpengalaman. Cabaran pendidikan atas talian. Dalam konteks kita hari ini yang berdepan dengan bahaya pandemik COVID-19 yang membawa kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kita lalui buat pertama kalinya dalam sejarah, sesi persekolahan secara bersemuka tidak lagi dapat diadakan.
Pilihan yang ada hanyalah sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Negara Malaysia dapat mengaplikasikan falsafah eksistensialisme dengan merealisasikan konsep pembelajaran atas talian dengan sebaik mungkin dan memantau keberkesanannya. Kerajaan Malaysia telah berusaha dalam menangani isu masalah capaian internet terutamanya kawasan luar bandar. Apa sekalipun, aspek kemenjadian murid menjadi satu elemen yang amat penting dalam apa jua kaedah pengajaran dan pembelajaran, sama ada bersemuka di sekolah ataupun dalam talian. Eksperimentalisme merupakan falsafah yang mengatakan bahawa jalan menuju kebenaran adalah melalui eksperimen dan empirikal serta dikaitkan dengan instrumentalisme. Kebenaran harus dinilai berdasarkan kegunaannya yang ditujukan. Falsafah ini merupakan teori pengetahuan yang menekankan tindakan langsung dan kawalan saintifik serta kaedah dan akibatnya. Eksperimentalisme juga didefinisikan sebagai amalan menjalankan kajian atau kecintaan terhadap pengalaman baru. Tidak dapat dinafikan bahawa sesetengah pelajar tidak mempunyai akses internet yang baik dan ada yang ketinggalan pembelajaran. Namun, ini bukan penghalang bagi pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Di sini kita dapat lihat bahawa aspek eksperimentalisme berlaku di mana pelajar diuji oleh cabaran dan belajar sesuatu pengalaman baru yang memerlukan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran secara dalam talian. Melalui ujian dan cabaran ini, pelajar telah belajar pengalaman baru di mana mereka tidak boleh berputus asa dan perlu menyesuaikan diri dengan keadaan dan bentuk pembelajaran yang baru. Fungsionalisme. Teori fungsionalisme bertujuan untuk mengkaji perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Pandemik COVID-19 telah menjejaskan sistem pendidikan dalam talian di negara Malaysia. Oleh itu, pendidikan dalam talian telah dilancarkan dalam kalangan pelajar dan guru bertujuan untuk mencapai matlamat pendidikan negara. Cabaran pendidikan dalam talian ialah para pelajar tidak mempunyai bahan rujukan pelajaran yang mencukupi. Namun begitu, teori fungsionalisme telah menunjukkan sumbangan para guru dalam menghantar bahan rujukan yang berbentuk dokumen, artikel dan nota. Di samping itu, pandemik COVID-19 telah memupuk integrasi dalam menangani cabaran pendidikan dalam talian. Para pelajar dan guru haruslah saling memberikan sokongan dalam mengharungi norma pendidikan dalam talian. Kesannya dapat mewujudkan pelajar yang mengaplikasikan fungsionalisme dalam pendidikan dan kehidupan. Falsafah sains dan epistemologi. Instrumentalisme adalah pandangan metodologi bahawa idea adalah instrumen yang berguna dengan menguji tahap keberkesanannya dalam menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan berlaku. Teori saintifik hanyalah alat di mana manusia meramalkan pemerhatian dalam domain alam tertentu dengan merumuskan undang-undang yang menyatakan atau meringkaskan keteraturan. Hal ini secara tidak langsung telah diaplikasikan melalui pendidikan dalam talian. Seperti yang kita sedia maklum, kawasan yang mengalami perintah berkurang harus melaksanakan PDPR secara atas talian kerana tidak dapat mengajar pelajar secara bersemuka bagi membantu mengurangkan penularan virus COVID-19. Terusnya, empirisisme. Empirisisme mengatakan bahawa semua pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman dan dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Ia hanya berpegang semata-mata kepada diri seseorang sebagai sumber pengetahuan. Oleh sebab itu, semasa pendidikan atas talian, pendidik memegang peranan yang penting kerana mengikut empirisisme, anak murid akan belajar mengikut pengalamannya sendiri. Sekiranya tidak kondusif, ia boleh menyebabkan anak murid kurang memahami pembelajaran dengan baik. Pendidik menghadapi cabaran yang agak besar kerana melalui atas talian agak susah untuk membezakan pengalaman bagi topik-topik yang berbeza. Mereka hanya boleh membezakan kandungan pengajaran dan deria pendengaran dan penglihatan sahaja digunakan oleh murid semasa sesi pembelajaran. Demikian jelaslah bahawa pendidikan atas talian ini dapat membantu golongan pelajar dalam mencapai prestasi akademik yang cemerlang dengan adanya bantuan teknologi terkini. Malah pendidikan atas talian ini memberi kelebihan kepada pelajar untuk mencari lebih banyak maklumat daripada berbagai sumber. Seperti yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara yang ingin mewujudkan
insan yang seimbang dan harmonis serta produktif untuk kemajuan negara. Sekian, terima kasih.